Dalam bahagian sebelum ini, kamu telah belajar tentang kewujudan kerajaan Melayu awal di alam Melayu semenjak abad yang pertama. Hal ini menunjukkan bahawa lama sebelumnya wujud negara kita yang bernama Malaysia pada hari ini semenjak tahun 1997. Kawasan alam Melayu yang kita diami sekarang ini pernah diperintah oleh beberapa buah kerajaan yang berbeza-beza pada zaman yang berbeza. Salah sebuah kerajaan yang agung yang pernah menguasai alam Melayu pada suatu masa dahulu ialah Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ini telah diasaskan oleh Parameswara yang akhirnya muncul sebagai antara kerajaan yang terpenting di dunia pada ketika itu. Kehebatan kerajaan Melayu Melaka telah menjadikan Melaka muncul sebagai pusat tumpuan pedagang dari seluruh dunia, termasuk dari negara China, India dan Tanah Arab. Manakala jajahan takluk Melaka meliputi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu sehingga ke wilayah Patani dan sebahagian besar dari Kepulauan Sumatera yang terletak di Indonesia pada hari ini. Dalam video pembelajaran pada kali ini, kita akan berfokus kepada tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Tokoh terbilang merujuk kepada sultan dan pembesar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang telah memerintah Melaka sehingga mencapai zaman kegemilangannya. Struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, struktur masyarakat pada zaman tersebut adalah berbeza dengan struktur yang ada di negara kita pada hari ini. Pada zaman tersebut, struktur masyarakat terbahagi kepada dua, iaitu pertama, golongan pemerintah. Kedua, golongan diperintah. Golongan pertama iaitu golongan pemerintah diketuai oleh seorang raja yang dikenali sebagai sultan dan dibantu oleh golongan pembesar. Golongan kedua pula ialah golongan diperintah yang terdiri daripada rakyat biasa dan golongan hamba. Berikut merupakan struktur keseluruhan masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan sistem piramid. Berdasarkan struktur masyarakat ini, Sultan merupakan pemerintah tertinggi dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Baginda merupakan simbol perpaduan masyarakat kerana keterikatan masyarakat pada konsep daulat di mana Sultan dianggap mulia dan berdaulat. Seterusnya, golongan pembesar pula dilantik oleh Sultan bagi membantu baginda memerintah dan mentadbir. Setiap pemerintah mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Sistem pembesar ini terbahagi kepada sistem pembesar 4 lipatan, di mana 4 pembesar utama pada zaman tersebut ialah bendahara, penghulu bendahari, laksamana dan temenggung. Seterusnya, rakyat sebagai golongan yang diperintah pula ialah penduduk Melaka yang terdiri daripada penduduk asal Melaka, orang laut serta golongan pedagang yang datang menetap di Melaka. Golongan ini menyatakan taat setia kepada Sultan dan pembesar Melaka. Sebahagian besar daripada mereka merupakan petani, nelayan, peniaga, pedagang dan tentera. Golongan yang paling bawah pula ialah golongan hamba.
Mereka merupakan orang suruhan Sultan Pembesar yang kebiasaannya merupakan tawanan perang. Semakin ramai hamba yang dimiliki oleh seseorang pembesar akan menggambarkan status kehebatan dan kekayaan seseorang pembesar. Kehebatan dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka banyak dibantu oleh peranan yang dimainkan oleh beberapa orang tokoh terbilang. Tokoh terbilang merujuk kepada individu yang dihormati dan disanjung tinggi oleh masyarakat Melaka. Setiap tokoh terbilang mempunyai peranan tersendiri yang membawa kepada kejayaan Melaka. Pertamanya, tokoh terbilang yang utama pada zaman Kesultanan Melayu Melaka sudah semestinya Sultan yang memerintah. Antara Sultan Melaka yang terbilang termasuklah Parameswara, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah dan Sultan Alauddin Riayat Shah. Berikut merupakan peranan penting seseorang sultan. Sultan merupakan pemerintah tertinggi Kesultanan Melayu Melaka. Sultan, lambang perpaduan rakyat. Sultan melantik pembesar bagi menjalankan urusan pemerintahan. Sultan menjalinkan hubungan diplomatik, iaitu hubungan baik dengan negara-negara luar seperti kerajaan China dan kerajaan-kerajaan sekitar alam Melayu. Sultan menerima rombongan pedagang asing dari seluruh dunia untuk berdagang ke Melaka, sehingga Melaka muncul pelabuhan terpenting di rantau ini. Sultan merupakan ketua angkatan tentera ketika berperang dan meluaskan kuasa. Sultan juga merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Sultan memastikan keselamatan dan keamanan Melaka. Sultan juga menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan dalam kalangan rakyat Melaka. Seterusnya, tokoh terbilang yang kedua pada zaman Kesultanan Melayu Melaka adalah Bendahara. Bendahara merupakan salah seorang daripada pembesar Melaka yang utama. Berikut adalah peranan bendahara: menjadi penasihat sultan dalam pentadbiran, menjadi ketua pembesar kepada semua pembesar dalam pentadbiran, membantu perkembangan agama Islam di Melaka, menjadi ketua diplomat dalam hubungan dengan kerajaan lain, menjadi ketua hakim dalam bidang perundangan, mengetuai angkatan perang, dan menjadi pemangku sultan ketika sultan tiada di dalam negara ataupun sultan gering. Seterusnya, tokoh terbilang ketiga dalam kerajaan Kesultanan Melayu Melaka pula ialah Laksamana. Laksamana merupakan salah seorang daripada pembesar berempat yang utama. Berikut merupakan peranan Laksamana. Pertama, Laksamana mengetuai Angkatan Tentera Laut Melaka. Laksamana juga mengetuai urusan rasmi Melaka ke luar negara. Laksamana menjadi duta Melaka ke luar negara, iaitu wakil kerajaan dengan negara lain. Selain itu, Laksamana menjadi pengawal pengiring peribadi kepada Sultan Melaka. Laksamana memastikan keselamatan perairan Laut Melaka, dan Laksamana menjamin keselamatan para pedagang di Melaka.